Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'du. Tuan Imam, pada Bilal untuk siap masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pertamanya kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, biasa marilah sama-sama kita membetulkan niat kita hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, muslimin muslimat dimati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan iaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang diambil daripada sahabat Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hadis yang menceritakan tentang keperluan untuk kita kembali kepada Al-Quran. Kerana itulah yang telah dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ali radhiyallahu anhu qala, ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala innaha satakunu fitnah. Faqultu mal makhraju minha ya Rasulullah? Qala kitabullah fihi naba'u ma qablakum wa qabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum wa huwal faslu laisa bil hazli man tarakahu min jabbari khasamahullah wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah wa huwa hablullahil matin wa huwa zikrul hakim wa huwa siratul mustaqim huwa alladhi la tazighu bihil ahwa wa la talbisu bihil al-sinah wa la yashba'u minhu al-ulama wa la yakhlaqu an kasratir rad wa la tanqadi ajaibuhu walladhi lam tantahil jinnu is sami'athu hatta qalu
inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusydi fa amanna bih man qala bihi sadaqa wa man amila bihi ujira wa man hakama bihi adala wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ali radhiyallahu anhu katanya, ingatlah aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awas, sesungguhnya akan berlaku fitnah, iaitu kekacauan dan bala bencana yang besar. Aku bertanya, apakah caranya untuk menyelamatkan diri daripadanya? Sabdanya, berpegang teguhlah dengan kitab Allah, iaitu Al-Quran yang menjadi penyelesaiannya. Di dalamnya cerita umat terdahulu menjadi iktibar, juga perkara yang akan datang berlaku, hukum mengenai apa yang berlaku di kalangan kamu, yang menjadi pemutus di antara yang benar dan salah, bukannya olok-olok. Sesiapa yang rasa berkuasa berlaku sombong meninggalkannya dibinasakan oleh Allah. Siapa yang mencari petunjuk lain daripadanya disesatkan daripada petunjuk Allah yang sebenar. Dialah tali Allah yang sangat kukuh, pengajaran paling bijaksana, jalan yang betul, dengan sebab berpegang teguh dengannya, menjadikan hawa nafsu tidak terpesong. Dialah kitab yang tidak bercampur aduk dengan kata-kata yang lain daripada Allah. Para ulama pula tidak merasa puas dan habis daripada mengkajinya sepanjang zaman, walaupun berulang-ulang membaca dan mengkajinya. Kandungannya yang menakjubkan tidak berkesudahan, sehingga sekumpulan jin apabila mendengarnya berkata, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan Al-Quran yang menakjubkan, yang memimpin ke jalan yang benar, lalu kami beriman, iaitu percaya dengan yakin kepadanya. Sesiapa yang berkata sesuatu berdasarkannya, benarlah dia. Siapa yang beramal dengan bacaan dan ajarannya, diberi pahala. Sesiapa yang berhukum dengannya, adillah dia. Dan sesiapa yang berdakwah, yang ini mengajak kepada ajarannya, sudah pasti diberi hidayah ke jalan yang betul. Riwayat At-Tirmizi dan juga Al-Darimi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perasaan tuan-tuan apabila mendengar hadis yang barangkali tuan-tuan dan puan-puan dah dengar pun sebelum ini, atau kepada yang belum dengar, mungkin termasuk saya, baru malam ini kita baca. Bagaimana perasaannya apabila kita mendengar satu hadis yang ditinggalkan oleh Nabi SAW tentang keutamaan kita untuk kembali kepada Al-Quran. Nabi pesan kepada sahabatnya Ali yang juga sepupunya, nanti akan berlaku fitnah, akan berlaku bala, akan berlaku macam-macam. Sebab itu tuan-tuan tengok hari ini macam-macam. Ini semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah daripada yang sekecil-kecilnya kepadalah yang sebesar-besarnya. Bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala macam-macam nama ada tuan-tuan. Tak ingat kita nak sebut satu persatu. Saintis pun tak kerti nak buh nama apa dah kadang-kadang tuan-tuan. H1N1 lah, ada Kawasaki lah tuan-tuan. Apa lagi? Suzuki belum ada. Akan datang wallahu alam. Tapi Nabi dah khabar dah. Itu dari sudut wabak penyakitnya tuan-tuan. Belum lagi fitnah yang berlaku kepada umat Islam khususnya tuan-tuan. Sudah tentulah fitnah yang paling besar ialah fitnah terhadap iman kepada orang Islam. Sebab itu kita tengok rangkaian hadis Nabi yang menghimpunkan tentang peristiwa akhir zaman. Nabi dah maklumkan, Nabi dah khabar kat kita. Antaranya Nabi khabar bahawa fitnah akhir zaman ni nanti umatku nanti waktu petangnya dia beriman, waktu paginya dia kufur. Waktu paginya dia beriman, petangnya dia kufur.
Kalau kita nak cerita tentang fitnah ni tuan-tuan, banyak, tapi yang paling besar nombor satu yang kita kena ambil lah fitnah terhadap iman kita tuan-tuan. Belum lagi yang kecil-kecil yang kita cerita tentang fitnah terhadap jati diri dia, krisis diri dia, krisis jantina. Tak tahu laki ke perempuan. Tengok sekali macam perempuan, rupanya laki. Tengok macam perempuan, tengok ingat pun laki, rupanya perempuan. Kisah-kisah yang kita dah dengar dah. Sampai ada yang sampai nikah pun ada tuan-tuan. Sampai Tok Kadi pun tak perasan dia perempuan. Ini kisah yang benar berlaku. Kita baca surat kampung, berlaku dekat Terengganu tuan-tuan. Tok Kadi nikah, tak tahu yang Tok Kadi berjabat tangan yang itu rupanya perempuan. Yang keluarga perempuan pula tak tahu yang calon menantunya itu pun perempuan. Yang isteri itu pun tak tahu yang bakal suami dia itu perempuan. Kawan-kawan tak tahu dia itu rupanya perempuan. Sampai selesai menikah, bila tahu? Tahu ni bila malam menjerit. Tak maaf cerita kan? Cerita benar, bukan mereka. Bila malam tengok-tengok rupanya pakai botol. Kemaluan dia sama dengan si isteri. Tak menjerit ke bini dia tu? Menjerit pergi lari kat bapaknya, cerita kat bapaknya. Tuan bayangkan siapa? Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan yang menikahkan jabat tangan dengan orang perempuan. Mana tuan? Tak tahu. Saya sipi-sipi nasib tak kena. Udah ulur tangan, nasib baiklah dia tahu saya ustaz. Saya ingat dia lelaki, rupanya perempuan. Pakai uniform, Mas tengok, ingat kot lelaki. Kita pun ulur tangan, nasib baik dia tak sambut, rupanya perempuan. Itu cerita fitnah tentang jantina. Tentang akidah kita dah sebut tadi. Tentang tuan, tidak amanahnya dalam menjaga harta orang Islam. Ini mungkin dah disebut sepintas lalu atau berulang kali oleh para asatizah sebelum ini, sehingga kita menyatakan rasa kecewa, rasa terkejut bagaimana harta yang satu-satunya dimiliki oleh orang Islam, satu aset yang hanya dimiliki oleh orang Islam, itu je satunya, itu pun pasal nak pergi haji punya pasal. Kalau tak kerana pergi haji punya pasal pun tak ada nak simpan kat situ. Dia urus pula oleh orang bukan Islam. Bagaimana harta orang Islam dia bagi jaga kepada orang bukan Islam, yang akhirnya didahkan bernilai RM4,500 satu hektar. Convert pergi ekar jadi 2.48 lah, lebih kurang plus 2.5 ekar. Tuan-tuan kat belah Kuala ni tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, ada tak harga 4,500? So kata 2 ekar, 1 ekar khabar kat saya. Ada tuan-tuan. Beli tanah dekat kampung tersusun tu pun dulunya asalnya 5,000, yang sekarang jadi 30,000, 40,000. Itu tak sampai 1 ekar tuan-tuan, baru 1 lot. Ini harga 4,500 1 hektar. Kita jenuh mikirkan macam mana formula matematik yang digunakan, macam mana dia guna formula matematiknya tu. Orang kata tak, ini betul, ini tak betul ya katanya. Fitnah ada. Fitnah tak fitnah pun. Sebab itu kita tuntut supaya ditubuhkan siasatan diraja. Biar pihak-pihak yang berautoriti, pihak yang dilantik siasat betul-betul. Tak kira zaman bila. Tak kira zaman bila.
Siasat nak siasat, alang-alang nak siasat, siasat betul-betul. Dan fitnah-fitnah yang kemungkinan akan berlaku selepas daripada ini. Jadi bagaimana cara untuk mengatasinya? Nabi kata mestilah kembali merujuk kepada Al-Quran. Kerana Nabi kata Al-Quran itu adalah jalan penyelesaiannya. Dan di dalamnya ada cerita yang telah Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi-Nabi dan umat-umat yang terdahulu. Guna untuk apa tuan-tuan? Guna untuk kita ambil iktibar. Kisah para Nabi yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran itu bukan untuk sedap-sedap kita dengar saja. Adalah untuk kita ambil iktibar tuan-tuan. Apa yang berlaku ke atas umat-umat yang terdahulu, apa yang berlaku kepada umat-umat Rasul yang telah Allah ceritakan dalam Quran itu, supaya kita jadikan sebagai satu panduan. Yang baik kita ikut, yang buruk jangan ikut. Sebab itu dikisahkan kisah para Nabi yang terdahulu. Bukan sahaja kisah Nabi yang terdahulu, Allah juga ceritakan dalam Al-Quran tentang perkara yang belum berlaku tapi dia tetap akan berlaku. Sebab itu tuan-tuan cuba cari kitab yang sehebat Al-Quran, tuan-tuan tak akan jumpa. Tuan tak akan jumpa. Sebab itu hebatnya Al-Quran ni, hebatnya mukjizat Al-Quran ini sampai diakui sendiri oleh para orientalis pun. Malah ada beberapa orang yang telah pun memeluk agama Islam. Kita dah pernah ceritakan tentang bagaimana orang yang mengkaji, yang buat bedah siasat Mamia Fir'aun tu. Bila dia buat bedah siasat, dia dapati rupanya ada unsur garam dalam ni. Dia pun asyik baik dengan bangga dia nak melaporkan hasil bedah siasat dia. Dia nak ngabar kita dah jumpa, memang Fir'aun ni mati dalam laut. Nasib baik dia tak buat lagi. Rupanya dia bila rujuk balik, rupanya Quran dah cerita sekian lama dah. Quran dah cerita sekian lama, yang akhir menyebabkan dia terbuka untuk masuk Islam. Dan cerita kisah tentang syurga neraka, tentang padang mahsyar, tentang bagaimana kita akan melalui titian sirat, tentang al-mizan, timbangan kita, tentang kitab yang akan dihulurkan sama ada daripada sebelah kanan atau daripada sebelah kiri. Mana ada kitab yang boleh cerita sampai begitu? Tidak lain hanyalah Al-Quran. Sebab tu kok mana pun jalan penyelesaiannya kena kembali kepada Al-Quran. Kemudian perkara yang akan datang berlaku, hukum mengenai apa yang berlaku di kalangan kamu, yang akan menjadi pemutus di antara yang benar dan salah. Sebab itu tak boleh berhukum selain daripada Al-Quran. Sebab itu Quran kena letak perlembagaan yang paling tinggi. Selama ni yang jadi kita cuba untuk selesaikan masalah tak dapat juga. Cuba selesaikan cara begini, dia bocor kat sini. Pasal kita gunakan undang-undang yang dibuat oleh manusia. Sedangkan kita tahu bahawa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentulah Allah tidak menjadikan kita sahaja, tetapi Allah sediakan bekal dengan panduan hidup kita. Panduan kita tu, imam kita itu ialah Al-Quran, yang akan memandu kita ke jalan yang benar. Sekarang kita nak pergi ke mana tempat yang kita tak tahu, senang, kita boleh guna Waze dan sebagainya. Quran itulah Waze kita tuan-tuan. Dia akan pandu kita untuk sampai ke jalan yang benar, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu nak putus sesuatu mesti putus dengan Al-Quran. Dan ia bukannya olok-olok. Sebab itu Quran tak boleh diolok-olok tuan-tuan. Hari ni kita tengok berapa ramai orang yang olok-olokkan Al-Quran tuan-tuan. Usah cerita orang kafir tu, dia dah memanglah
memang dia tak beriman dengan Al-Quran. Orang Islam pun ada mempersenda-senda dan mempolok-olokkan Al-Quran. Bukan sekali dua, dah banyak kali. Yang terbaru menyentuh tentang peristiwa korban, mempersenda-sendakan, siap berlakon lagi. Set Paul kepada seorang pemimpin kafir, sebutlah memang kafir pun, hak kamu kerja tu dengan orang kafir, dan kamu pun nak ikut macam panggil orang kafir tu pasal apa? Siap olok-olok berlakon pula. Boleh kata tak, kalau aku jadi kibas, boleh main-main tuan. Ingat ni Quran ni untuk senda-senda gurau saja. Tak ubah, sama macam perangai musyrikin Quraisy. Sama tuan. Ada diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Dan sesiapa yang rasa berkuasa, berlaku sombong meninggalkannya, dibinasakan oleh Allah. Udah Allah SWT bagi tampuk kekuasaan, tak nak guna Quran juga. Apa alasan yang dia nak bagi? Macam-macam alasan. Allah kata, Nabi cakap, tetap dia akan dibinasakan, kuasanya akan diambil balik. Sebab itu kita dah tahu kuasa ni yang bagi Allah Ta'ala, yang ambil pun Allah Ta'ala. Baik kerajaan itu kerajaan yang adil maupun kerajaan yang korup, tetap silih berganti Allah Subhanahu Wa Taala punya aturan tuan-tuan. So cakaplah tebuk atap ke, tebuk ini ke, tebuk pintu belakang, apa nak tebuk tuan-tuan? Nak tebuk apa? Cakap apa tuan-tuan? Rumah ada, kamu tak duduk dalam rumah. Udahlah kamu tak duduk dalam rumah, pintu pula terpongor tuan-tuan. Faham betul, terpongor. Pintu terbuka tuan. Kamu tak ada jaga rumah. Buat rumah, lepas tu kamu tak jaga rumah. Lepas tu orang masuk, kamu marah ke orang tu. Salah siapa? Salah siapa tuan? Maka kena berhukum dengan Al-Quran. Baik hak yang dulu maupun yang sebelum itu. Sebab tu kena muhasabah. Tuan-tuan tahu tanggungjawab menjadi kerajaan, menjadi sebagai pemimpin, dia bukan merupakan satu tasyrif, bukan merupakan satu kemuliaan tuan-tuan. Dia merupakan satu taklifan, satu tanggungjawab. Bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk dipuji-puji oleh orang, tapi adalah untuk tanggungjawab yang sangat besar, tanggungjawab yang sangat berat. Nantinya semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tetap akan memperingatkan kepada siapa saja. Bukan saya cerita ustaz ni dah menang. Bukan cerita menang kalau. Kemenangan bagi kita ialah apabila kita telah dapat memertabatkan Islam di tempat yang sebenarnya. Itu kemenangan yang sebenarnya. Lagi kita tak dapat itu, kita belum kemenangan yang nyata, belum kemenangan yang hakiki. Nak letakkan Islam di tempat yang betul. Sebab itu kita berdoa kepada yang beriltizam untuk menjayakan apa sahaja yang berkaitan dengan syariat Islam. Kita berdoa dan menyokong mereka supaya akhirnya dia akan berjaya. Sampai kita dengar Menteri Agama kita Dr. Zulkifli Al-Bakri kata, harapan saya supaya RU 355 ini akan terlaksana walaupun saya dah mati. Nampak kan? Sebab ada orang duk tanya macam-macam kan. Sebab tu tuan-tuan kena kenal, kena jelas. Quran juga mengajar kita mengenal yang mana satu musuh, yang mana satu kawan. Musuh Islam ni tuan-tuan, kita nak ringkaskan ada dua je tuan-tuan. Satu ni musuh yang sangat nyata, musuh yang dia memang bermusuh dengan Islam terang-terang. Kita dah laksanakan undang-undang Islam, dia yang nombor satu pergi menghalang. Cuba tuan-tuan fikirkan bagaimana kita nak memperkasakan undang-undang mahkamah syariah.
Yang Sekupang pun tak ada kaitan dengan kamu. Yang kamu pergi bangkit lu bantah pasal apa? Pasal apa? Tak ada kaitan dengan kamu. Tuan-tuan boleh rujuk dalam sejarah, dalam buku perundangan. Tuan-tuan tengok ada tak orang bukan Islam yang didakwa di mahkamah syariah, tuan-tuan? Melainkan kalau dia seorang diri. Kalau dia seorang diri dia, itu kita boleh pertimbangkan. Tapi kita nak tarik dia pergi didakwa ke mahkamah syariah, tak boleh. Sebab mahkamah syariah itu hanya untuk membincangkan atau mensabitkan kesalahan kepada orang Islam sahaja. Baik itu kita dah tengok kes sebelum ini, kalau pasangan yang ditangkap berhalwat, yang satunya orang Islam, yang satunya bukan Islam, hanya yang Islam sahaja yang ditarik pergi ke mahkamah syariah. Jadi kita nak cerita, kita nak martabatkan, kita nak perkasakan undang-undang di mahkamah syariah. Kita tak nak kita duduk dekat kelas kedua. Saya nak kabur kelas kedua pun rasa macam tinggi benar, tuan-tuan. Kita dah pernah sebut sebelum ini bagaimana undang-undang margas tua lebih tinggi daripada undang-undang di mahkamah syariah. Hukum yang tertinggi dekat mahkamah syariah itu duduk di bawah margas tua punya hukuman, lagi tinggi daripada hukuman di mahkamah syariah. So sampai bila kita nak begitu? So kita nak memperkasakan, tapi demo yang awal-awal lagi tentang. So ini antara contoh saya sebut. Saya tak nak sebut negara lain, kita sebut negara kita dah duduk kat sini. Tuan-tuan pun tahu kan siapa yang mula bangkit dekat Dewan Rakyat tu. Bukan ke si kafir tu yang bangkit. Kau salah kan sebut saya kafir. Ustaz Ijam kasur penuh sebut kafir, dah memang kafir. Kata apa? Itu musuh yang nyata yang pertama. Musuh yang kedua adalah musuh yang dia kononnya menyokong Islam, tapi menyokongnya secara provokasi. Pada masa yang sama dia bersekongkol dengan musuh Islam. Ini yang musuh yang kita khabar musuh dalam selimut ni, duri dalam daging, gunting dalam lipatan. Tu yang dicuik-cuik dia kata ni, apa lagi, bila lagi nak buat RU355. Kita tanya, kalau kita dapat bentangkan dekat parlimen, yang kamu cuik ni, kamu agak-agak kamu nak undi sokong ke tidak? Cakap apa? Ini jenis orang yang provokasi dia, tapi provokasi dia itu sebenarnya dia selindung di sebalik musuh-musuh Islam. So nak kena musuh Islam ini, nak kena siapa kawan, nak kena siapa musuh, juga mesti tengok dalam Al-Quran. Dan dialah barang siapa yang berkuasa berlaku sombong meninggalkannya akan dibinasakan Allah. Siapa yang mencari petunjuk lain daripadanya akan disesatkan daripada petunjuk Allah yang sebenarnya. Nak cari petunjuk tak ada mesti dengan Al-Quran. Cari dengan cara buku lain, cari dengan ideologi lain, sama ada sekular ke, liberal ke, plural ke, dia tetap takkan jumpa, malah Allah Ta'ala akan sesatkan lagi. Atau nak bagi sedarlah kepada orang yang di bawah-bawah ni, yang kepala atas tu, kita berdoa kepada Allah Ta'ala je nak. Kita nak khabar apa? Pihak yang bawah-bawah ni nak ngikut juga pasal apa? Tu cuba tuan-tuan ingat, dia meletakkan neraca keadilan dia tu, dia letakkan hanya berdasarkan kepuasan diri dia saja. Tuan-tuan ingat masa bosku kena, saya tak khabar lah, saya nak khabar benda dah berlaku, bosku kena kan, apa kenyataan ni? Ada satu tu dia kedorkan kenyataan, tengok keadilan telah tertegak. Keadilan telah tertegak. Inilah perjuangan kita daripada dulu untuk menegakkan keadilan. Saya ulang. Inilah yang kita perjuangkan daripada dulu untuk menegakkan keadilan. Oh sedap, iyalah, tak apalah. Sebab kita dah khabar bahawa biar mahkamah yang putuskan. Sekarang dah mahkamah dah putuskan, tak apalah kamu nak ulasan. Tapi biar adil.
Saya agak dah tak lama lepas ni saya kata tengok, tunggu 2-3 hari lagi, tengok statement dia macam ni. Betul pun tuan-tuan, 2-3 hari selang daripada itu statement dia U-turn 100%. Bila mana tuan-tuan pun tahulah, LGE didakwa di mahkamah. Baru didakwa tuan-tuan, belum sabit lagi, baru didakwa. Kita pun dah katakan kita ada pemisahan yang penggubal undang-undang tu lah, yang dua kat Dewan Rakyat tu. Tapi yang nak melaksanakan biarlah mahkamah yang laksanakan. Kita dah pisahkan dua kuasa itu. Belum sabit lagi lah tuan-tuan, baru pendakwaan. Apa statement dia? Soal lagi statement tuan-tuan. Siap bawa keluar hadis sahih. Hadis sahih yang melarang umat Islam untuk menzalimi kafir. Saya nak jadi apa tuan? Saya nak komen apa orang macam ni tuan? Nak kata apa? Siapa menzalimi? Kita dah khabar mahkamah yang paling tinggi. Pergilah. Belum sabit lah tuan-tuan. Kau tahu belum sabit. Lepas tu boleh pula ada pula keluar kluster apa pun kita tak tahu kan. Ramai-ramai impun-impun tu. Kalau yang satu geng spesies dengan dia tu lantak dia lah. Ada juga pak lebih seorang pakai lebih pula, ada warna putih hijau, malu je nak timbulkan fitnah. Bawa helmet satu, ambil helmet kulfiah tu ketuk kepala dia, aku tahu apa cerita. Siap buat press conference lagi, sedangkan waktu nak pendakwa raya nak bagi untuk ikat jamin tu, siap ada beberapa syarat. Tak boleh mengeluarkan statement yang boleh subjudis kepada mahkamah. Siap buat press conference lagi, ramai orang datang. Semuanya ingkar kepada arahan, sedangkan dia ngabarkan dia adalah integriti dan sebagainya. Tuan-tuan ingat kisah Imam Abu Hanifah tuan, yang dia pernah mengeluarkan beberapa kesalahan yang telah dilakukan oleh seorang kadi, Abu Laila, siapa nama dia, menyebabkan kadi itu mengadu kepada gubernur. Akhirnya gubernur memutuskan bahawa, wahai Abu Hanifah, kamu mulai hari ini tidak dibenarkan untuk mengeluarkan sebarang fatwa. Tak boleh. Sebab yang tanda Abu Hanifah kita pun kenal, orang tersuhur. Tentulah pandangan dia mesti menjadi kesan kepada orang ramai. Akhirnya tuan, tak berapa lama daripada itu, anaknya sendiri datang berjumpa dengan Imam Abu Hanifah, tanya tentang bab puasa je, hukum tentang puasa tuan. Apa jawab Imam Abu Hanifah? Bapa tak boleh nak jawab, bapa tak boleh nak fatwa kerana gubernur melarang untuk aku mengeluarkan fatwa. Tuan-tuan tengok, Imam Abu Hanifah walaupun tak sebulu dengan katanya, walaupun memang tak sebulu lah dengan apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah pada masa itu. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku pada Imam Abu Hanifah. Berapa kali masuk dalam penjara tuan? Berapa kali masuk dalam penjara? Ada tu masuk penjara hanya kerana dia tak nak terima jawatan sebagai qadi. Udahlah kena masuk penjara, kena rotan lagi. Katanya satu hari 10 kali kena cambuk dengan cemeti tuan-tuan. Tapi Imam Abu Hanifah tak sabar. Tapi saya nak ngabarkan, saya nak cerita apa pengajaran daripada kisah itu ialah, walaupun tak sebulu dengan apa yang telah dikatakan oleh pemerintah, tapi dia tak taat. Dia tak cerita, dia tak keluarkan fatwa. Sekarang boleh cerita begitu tuan-tuan. Subjudis. Apa nak lawan-lawan dekat mahkamah? Ini cerita dekat apa? Sehingga kan dekat Dewan Rakyat sendiri pun tak boleh bercerita tentang perkara yang sedang berlaku di mahkamah. Tak boleh. Itu pengasingan kuasa. So sekarang siapa yang beyond kuasa ni? Siapa yang mengatasi daripada kuasa? Dialah tali Allah yang sangat kukuh, pengajaran yang paling bijaksana, jalan yang betul, dengan sebab berpegang teguh dengannya menjadikan hawa nafsu tidak terpesong. Dan dialah kitab yang
tidak bercampur aduk dengan kata-kata yang lain daripada Allah. Kitab yang tidak ada sebarang campur aduk daripada lain daripada perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Bible yang ada sekarang tu bukan Injil, kerana dia telah dicampur aduk dengan tulisan manusia yang memang salah. Maka sebab itu kalau kita nak tengok apa saja pun kena tengok daripada Al-Quran. Sebab itu kita rasa sangat sedih apabila ada orang mentafsirkan bahawa hijrah Nabi itu adalah merupakan satu pelarian. Ni dia belajar sirah mana ni? Sirah mana dia belajar? Sirah Syiah ke? Tuan-tuan belajar sirah macam mana boleh kata Nabi itu pelarian? Nabi bukan pelarian. Tuan-tuan buka fiqh sirah Syekh Ramadan Al-Buti jilid 1 menyatakan bahawa di saat para sahabat Nabi Nabi bagi kebenaran untuk berhijrah ke Madinah. Antaranya Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab hijrah dia bukan hijrah pada waktu malam. Dia hijrah pada waktu siang. Dia berucap lagi, dia beritahu siapa-siapa yang nak bininya jadi janda dan nak anak dia jadi yatim, sila jumpa aku di sekian tempat untuk menghalang aku keluar daripada Mekah. Apakah pelarian akan cakap begitu dekat negara asal dia, tuan-tuan? Orang Rohingya tu dia nak keluar pada Myanmar tu, daripada Arakan tu dia kata, siapa-siapa berani halang aku? Silap kan. Belum habis cakap dah lebuh sepai. Di saat sahabat-sahabat Nabi dah berhijrah, datang Abu Bakar jumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berhijrah ikut sama dengan para sahabat. Apa jawab Nabi, tuan-tuan? Nabi jawab, tunggu dulu wahai Abu Bakar, aku menunggu keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan nampak? Abu Bakar tanya, Abu Bakar minta izin untuk dia berhijrah ke Madinah. Tapi Nabi jawab, tunggu dulu wahai Abu Bakar, aku belum mendapat keizinan untuk berhijrah ke Madinah. Abu Bakar tanya, benarkah begitu wahai Rasulullah? Nabi jawab, ya benar. Maknanya Abu Bakar tahu bahawa dia akan berhijrah dengan Nabi SAW. Padahal Abu Bakar minta izin diri dia untuk berhijrah, tapi Nabi kata tunggu, aku belum dapat keizinan. Nabi jawab, maknanya dia akan pergi ke Madinah tu bersama dengan Abu Bakar. Maknanya hijrah Nabi ke Madinah tu bukan pelarian, merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bukan lari. Kalau Nabi lari, awal lagi Nabi dah lari. Tuan-tuan bayangkan susahnya Nabi daripada Taif untuk masuk semula ke Mekah, terpaksa minta guna seorang pembesar Quraisy. Kalau tak baik Nabi lari awal-awal. Ini apa punya melaun ni, tuan-tuan? Tuan-tuan ingat tahu, sebelum hijrah ke Madinah, dah masuk Isyak 10 minit lagi. Ada Bai'atul Aqabah pertama 11 kenabian, ada Bai'atul Aqabah yang kedua tahun ke-12 kenabian. Orang Khuzraj dan Aus yang nak jemput Nabi ke Madinah dan nak lantik Nabi jadi pemimpin di Madinah. Mana ada pelarian yang kita nak bawa sini, kita lantik dia jadi pemimpin? Ada. Tuan-tuan, ingat bagaimana Anas bin Malik bagi tahu ada dua peristiwa yang aku tak akan lupakan. Pertama, peristiwa yang sangat menggembirakan, tidak ada peristiwa yang lebih gembira daripada itu, iaitu peristiwa ketika hijrahnya Nabi SAW sampai di Madinah. Seluruh orang semua keluar berkumpul. Ada yang panjat pokok kurma, ada yang tunggu di persimpangan, ada yang panjat rumah, duduk ke atap rumah. Bukan macam atap rumah kita, tuan. Atap rumah kita lebuh ke bawah kita. Bernasyid seronoknya nak sambut kedatangan Nabi SAW. Dari jauh dah nampak dah. Cuma tak tahu yang mana satu antara Abu Bakar dengan Nabi SAW. Tuan-tuan bayangkan seronoknya. Anas bin Malik kata, itulah peristiwa gembira kepada aku dan kami semua, yang tak ada lagi peristiwa gembira yang mengatasi peristiwa itu. Kita ada gembira ke pelarian datang tempat kita, tuan-tuan? Kalau tak kerana kemanusiaan, tuan-tuan, kan? Dah cakap penuh.
Satu lagi ialah peristiwa yang paling sedih bila saat kewafatan Nabi SAW. Itulah peristiwa yang paling sedih. Dua peristiwa ini aku tak akan lupakan. Bayangkan, ketika Nabi sampai semua orang berebut, ya Rasulullah marilah pergi rumah aku, ya Rasulullah marilah pergi rumah aku. Sampai Nabi tak nak jawab sebab takut mengecewakan dan kecilkan hati para sahabat. Sampai Nabi kata, di mana unta aku berhenti, di situ aku akan duduk. Yang akhirnya unta tu berhenti dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Semua orang bergembira lah tuan-tuan. Bagaimana Nabi SAW peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ketika di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril pun tak boleh masuk tuan-tuan. Nabi tanya, wahai Jibril, kau bawa aku daripada bawah sampai sini, kenapa kamu tinggalkan aku seorang? Jibril kata, kalau aku melangkah setapak lagi ni, saya terbakar lah sayap-sayap aku. Begitu dimuliakan Nabi SAW, tiba-tiba kamu kata dia pelarian. Teruk benar tuan. Tuan-tuan tu kalau pakai dekat Pakistan tuan-tuan, mati dah kena bunuh tuan. Tuan-tuan ingat kes seorang hakim yang menghina Nabi SAW tuan-tuan. Menghina Nabi SAW. Ada seorang tu, diambilnya satu M16, ditembak habis satu magazin. Habis satu magazin tuan-tuan. Yang akhirnya dia dihukum, dia juga dihukum bunuh. Masa dia lepas melaksanakan hukuman dia tuan-tuan, bagaimana puluhan ribu orang Islam mengiringi jenazah dia tuan-tuan. Nasib baik kat Malaysia kan. Orang kita ni baik benar kan. Kan? Bagaimana tuan? Tuan-tuan boleh terima? Ini saat kita nak sambut Mak Hijrah ni kan. Jemput siapa? Masjid Rizwaniyah jemput siapa? Jemput orang tua. Boleh? Jemput dia lah yang kata Nabi pelarian. Boleh? Macam? Ini tak siur pun. Tu tuan-tuan nampak? Adakah tuan-tuan merasakan bahawa benda-benda ni akan berhenti di sini? Tidak tuan-tuan. Sebelum itu kan dah ada kan? Sebelum tu kata bahawa Nabi pun terpaksa mungkir janji ketika perjanjian Hudaibiyah. Itu pun belajar sirah mana pun tak tahu. Yang satu lagi kata, kalau aku jadi Tuhan, aku tak akan jadikan makhluk ni. Itu pun. Yang satu lagi dia kata, kalau Nabi pun ada sekarang, Nabi pun dah letak jawatan. Ini semua ini semua kumpul-kumpul, ikat lembu ni, campak dalam laut. Mana tuan? Yang paling membimbangkan kita ialah tuan-tuan, bila mana kita tak membela Nabi SAW, kita takut bahawa azab Allah SWT akan turun pada kita. Tuan-tuan ingat Tuan-tuan tengok berapa ulama sirah bagi tahu berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Abbas, bagi tahu bahawa kenapa Nabi SAW berada di Mekah 53 tahun Allah Ta'ala tak turunkan bala bencana, walaupun apa orang Quraisy tak buat pada dia tuan-tuan. Hina Nabi, kutuk Nabi apa semua. Siap ada patung berhala yang lebih 300 di keliling Kaabah. Tapi kenapa bala tak turun? Sebab ada Nabi SAW tuan. Sebab adanya Nabi SAW. Itu yang Ibnu Abbas kata, itu berdasarkan ayat Al-Quran daripada surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak sekali-kali akan menyeksa mereka sedang engkau wahai Muhammad ada di antara mereka, dan Allah tidak akan menyeksa mereka sedang mereka beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu Ibnu Abbas kata satu-satu sebab selain daripada sebab adanya Kaabah dan sebagainya, satu sebab lain ialah kerana adanya Nabi SAW di Mekah. Sebab itu ketika Nabi di Madinah tuan-tuan, maka saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan balanya kepada orang musyrikin Quraisy bila mana mereka kalah dalam banyak peperangan bertemu dengan Nabi SAW. Perang Badar kalah tuan-tuan. Perang Ahzab yang besar pun kalah juga. Jadi saya nak kabarkan kepada kita tuan-tuan, semua makhluk sangat gembira dengan Nabi SAW. Yang tak gembira hanyalah orang munafik saja tak gembira.
Sebab itu tuan-tuan tengok, orang di Madinah antara yang tak gembira ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia tokoh munafik nombor satu. Pasal apa dia tak gembira? Kerana sebelum itu sebenarnya dia yang dijanji untuk menjadi pemerintah tertinggi dekat Madinah. Tapi bila datang Nabi, dia tak dapat. Tapi di saat awal Nabi SAW di Madinah, dia tak dapat nak tunjukkan dia punya tak puas hatinya. Rupanya dia tunggu tuan-tuan. Tunggu. Akhirnya bila ada puak-puak musyrikin Quraisy berpakat dengan Yahudi, baru dia nampakkan dia punya kemunafikannya tu. Dia pergi bisik-bisik kepada orang Islam. Dia kata, tengok, Nabi kamu dulu cakap boleh kalahkan Rom dan Parsi, tapi tengok nak lawan dengan Ahzab pun tak boleh. Tuan-tuan, Isyak pun nak masuk. Nak habis Isyak kena berhenti kan. Jadi tuan-tuan, sebagai kesimpulannya daripada saya, tuan-tuan, jaga-jaga jangan sampai Allah Subhanahu Taala turunkan bala kepada kita hanya kerana kita tidak membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyantuni sunnah Nabi, insya-Allah bala tu Allah Taala tak akan bagi pada kita. Wallahu alam. Banyak lagi nak cakap tapi rupanya dah masa pun tak cukup. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.